Tajuk saya pada malam ini adalah hadis-hadis Syiah yang aneh. Hadis-hadis Syiah yang aneh. Untuk kita mengenali ajaran Syiah, kita kena melihat hadis-hadis mereka. Selain daripada mendengar ceramah-ceramah mereka, membaca buku-buku mereka, dan kita mendengar melihat kepada hadis-hadis mereka. Sebab hadis-hadis mereka itulah gambaran ataupun bukan ajaran sebenar mereka. Kawan-kawan ahli grup sekalian, ahli grup ahli live, terutama daripada FB saya, kenapa kita memberikan penekanan mengenali ajaran Syiah ini? Sebab kita tahu kalau kita tidak kenal kesesatan, maka kita tidak kenal kebenaran sebenarnya. Ada orang analogikan, sekiranya kita tidak kenal apa itu malam, maka kita tidak kenal apa itu siang. Kalau kita tidak kenal apa itu hitam, maka kita tidak kenal apa itu putih. Kalau kita tidak kenal apa itu gelap, maka kita tidak kenal apa itu cahaya. Jadi sekarang mengenali Syiah ini, kita kena kenal betul-betul terutama ajaran mereka. Yang pada malam ini kita bawa hadis-hadis, beberapa saja, tidak banyak masa kita nak ambil, iaitu beberapa hadis yang aneh tentang ajaran mereka ini. Iaitu hadis mereka kata hadis lah, sebagaimana saya sebut di dalam perbincangan lepas, bahawa hadis mereka ini sebenarnya bagi kita orang Islam ahli sunnah wal jamaah, bagi kita itu bukan hadis. Hadis mereka itu adalah kata-kata imam. Kata-kata imam yang mereka kata imam sebut, dan imam bagi mereka adalah maksum. Imam bagi mereka seperti Nabi. Jadi hadis ataupun kata-kata imam bagi mereka ini adalah itulah agama mereka. Mereka tidak seperti kita ahli sunnah wal jamaah yang berpandukan kepada hadis-hadis Nabi. Dan hadis-hadis kita daripada para sahabat. Riwayat akhirnya sebelum Nabi adalah para sahabat. Dan mereka tolak semua sebab mereka kata para sahabat adalah kafir semua, murtad. Jadi pada malam ini kita melihat beberapa perkara hadis-hadis yang dalam ajaran mereka itu yang aneh, kita kata, yang pelik, yang janggal. Itu kita nak tengok pada malam ini. Dan cara perbincangan saya dalam sekitar biasalah sekitar setengah jam 45 minit begini, saya akan respon di akhir kepada persoalan. Jadi fikir-fikirkan, kalau ada persoalan nanti sebut je di sini, sedikit sebanyak saya akan respon setakat yang saya sempat lah. Dan kita tidak mahu terlalu panjang, sekitar 45 minit ataupun kurang dalam perbincangan live saya ini. Okey, kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis pertama ini adalah hadis daripada kitab Al-Kafi. Kitab Kafi ini dia muncul kitab Kafi pada 328 Hijrah. Kitab Kafi ini dikarang oleh ulama hadis. Mereka bernama Kulaini, Muhammad bin Yaqub Kulaini, yang hidup pada kurun ketiga itu 328 Hijrah. Keluarnya kitab ini, itu kitab Kafi. Tajuk hadisnya iaitu para imam 12 yang saya sebut pada kali yang lepas, dan setiap kali kita boleh sebutlah imam 12 mereka ini. Para imam 12 itu pertama dengan Ali bin Abi Talib, Hasan, Husin, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baqir, Ja'far Shadiq, Musa Kazim, Ali Ridha, Muhammad Al-Jawad, Ali Al-Jawad, Hasan Askari, Muhammad bin Hasan Askari. 12 orang. Mereka kata itu adalah cucu-cucu Nabi SAW, adalah imam-imam mereka. Dan kita sudah sebut pada kali-kali lepas pun bahawa itu adalah dakwaan palsu. Dia ada kena mengena sebenarnya dengan orang-orang Syiah, tapi mereka membuat klaim ataupun membuat dakwaan bahawa itu imam-imam mereka. Iaitu dalam hadis ini, para imam, dia sebut para imam adalah nama-nama Allah. A'immah asma'ullah. Imam-imam 12 tadi itu adalah nama-nama Allah. Macam mana tu? Macam mana kita nak fikirkan maksud dia tu? Di situ pun bunyi macam pelik lah. Kita di dalam mengenali Syiah ini, kita kena renung-renungkan, kita kena berfikir. Sebab mereka bila buat ajaran tu memang dalam maksudnya dan membuat kita pening. Kadang-kadang kita tidak fikir, tapi sebenarnya bunyinya pun pelik. Imam 12 yang kita sebut tadi adalah nama-nama Allah. Kita tahu nama-nama Allah, Asma'ullah Al-Husna 99, malam-malam lebih 99 itu adalah nama-nama Allah yang kita ketahui. Wallahul ladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Yang kita duk baca tu semua sampai dia adalah Allah SWT, namanya Allah SWT, huwar rahman, huwar rahim, dan seterusnya, Al-Malikul Quddus.
Al-Malik, Al-Quddus. Nama-nama Allah SWT itu kita kata nama-nama Allah 99 itu, nama-nama Allah itu adalah nama bagi zatnya Allah SWT. Tapi bagi orang Syiah dia kata nama-nama Allah, Asma Al-Husna itu adalah para imam. Para imam. Kita tahu kalau kita belajar Ahli Sunnah wal Jamaah, kita belajar tauhid, kita bahawa Allah SWT sifatnya tunggal, wahdaniyah, tunggal yang kita belajar dalam sifat 20. Dianya tunggal pada namanya, pada sifatnya, pada perbuatannya, pada tunggalnya pada namanya, zatnya, sifatnya, perbuatannya. Dianya tunggal. Itu nama-nama itu adalah milik Allah. Macam mana orang Syiah ni kata bahawa nama-nama Allah itu adalah para imam 12 tadi. Kita baca ayatnya dalam kitab kafi ni, wallahi walillahil asmaul husna. Dia kata bahawa Allah mempunyai asmaul husna. Wad'uuhu biha, maka kamu mintalah bertawasul, mintalah menggunakan namanya, nama Asmaul Husna. Itu pun ada dalam Quran, betul. Kita boleh berdoa ya Rahman ya Rahim dengan nama Allah, maka kita mintalah hajat-hajat kita. Itu memang dalam syariat kita, dalam Quran pun menyebut begitu. Tetapi dia sebut ini qala Abu Abdullah, yakni Imam Syiah kata namanya Abu Abdullah, iaitu Imam Ja'far Shadiq, imam yang ke-6. Berkata Imam, fa nahnu wallahi, sesungguhnya kami demi Allah, Asmaul Husna, kami adalah nama-nama Allah. Palsu sebenarnya, tetapi itulah yang mereka sebut di dalam kitab mereka. Allati la yakbarullahu minal ibad, di mana nama-nama Allah itu yang kita kata 99 nama Allah Asmaul Husna, tetapi mereka kata nama-nama Allah itu kami, iaitu para imam 12. La yakbarullahu minal ibad, Allah tidak terima daripada seorang hamba amalan, satu amal pun Allah tidak terima, illa bi ma'rifatina, melainkan mereka mengenali kami. Jadi kalau tidak kenal imam 12 tadi tu, maka amalan tidak diterima. Bina, dengan kamilah dia kata athmarat al-ashjar, kerana dengan kamilah maka pokok-pokok berbuah, wajarat al-anhar, dan sungai mengalir. Bina, kerana kamilah yanzilu ghaithul as-sama'i, maka turunnya hujan. Wa yambutul ushub al-ard, wa yumbatu yambutu ushub al-ard, rumput-rumput tumbuh. Wa bi ibadatina, dan dengan beribadat kepada kami, kita ibadat kita kepada Allah, tapi dia kata beribadat kepada para imam inilah ubidallah. Kalau kamu beribadat kepada kami, buat sesuatu kerana kami, semuanya kerana kami, iaitu para imam 12 tadi, ubidallah, maka Allah disembah. Kalau tidak, Allah tidak disembah. Kalau kamu tidak buat beribadat kerana kami, kita tidak boleh beribadat kepada selain kepada Allah. Walaula nahnu, kalaulah tidak kerana kami, ma'ubidah, Allah tidak disembah. Itu di antara hadis-hadis Syiah dalam kitab Tauhid Al-Kafi jilid 1 muka surat 111. Kitab Tauhid Syiah dalam kitab Kafi jilid 1 muka surat 111. Perkaranya bab an-nawadir, perkara jarang, mungkin jarang, perkara yang jaranglah mereka sebut. Tapi inilah di dalam salah satu daripada hadis Syiah dalam kitab mereka yang pelik, bahawa nama-nama Allah itu, kalau nama kita lah, saya Ismail ni Ismail, berada pada diri saya, dan sifat pun sifat saya lah. Saya sekian-sekian sifatnya, itu sifat saya, nama saya sifat saya. Tapi yang peliknya mereka kata nama-nama Allah ini, nama Allah itu adalah para imam. Nama Allah pada Allah lah, itu yang kita tahu, nama Allah pada Allah dan sifat Allah pada Allah lah. Jadi ini mereka kata nama-nama Allah itu adalah para imam, terkeluar daripada Allah. Begitulah peliknya ajaran Syiah ini. Dan kalaulah kita umat Islam yang tidak tahu, mereka tidak tahu, ini boleh bawa syirik sebenarnya. Mereka akan memanggil kita, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Kita menyebut Allah, baru kita memohon doa kalau kita nak bertawasul dengan nama-nama Allah. Tapi di dalam Syiah sebaliknya lah, iaitu mereka akan menyebut ya Imam, ya Ali, ya Hasan, ya Husin. Sebenarnya bila dia memanggil, rupanya bila dia memanggil ya Ali, ya Hasan, ya Husin, itu bagi mereka adalah memanggil Allah. Sebab nama-nama Allah itu adalah para imam. Mereka sebut terus terang begitu. Nahnu wallahi Asmaul Husna, kami, kata imam, kami adalah demi Allah adalah nama-nama Allah, iaitu Asmaul Husna. Sebab itu tidak pelik kalau kita tengok mereka menyebut, mereka tidak sebut ya Allah. Jangan mereka nak sebut ya Allah, mereka sebut ya Ali, ya Hasan, ya Husin dengan tepuk-tepuk. Sekarang ada, jadi kalau puan tengok di TikTok, kalau saya tu yang tu siapa tu, ketua Syiah Malaysia tu, yang dulu nak buat pertubuhan Syiah tak jadi tu, yang kerajaan telah halang yang nak buat pertubuhan Syiah Malaysia tu, dia ada dia punya channel dekat
TikTok. Channel saya nampak makin lagi akan berkembang tu channel dia tu kepada ajarannya. Jadi supaya kita berhati-hati. Yang kedua, kita tengok ajaran benda-benda pelik. Saya akan bawa perkara ini supaya tuan-puan kenal Syiah ini, supaya jangan sambil lewa. Kita nak jaga negara kita, nak jaga generasi kita daripada terpengaruh. Kita kenal, bila kita kenal sesat, jadi no way kita tak ada beri laluan sedikit pun untuk mereka berkembang di negara kita. Satu daripadanya akidah dia panggil dalam kitab mereka, dalam hadis mereka dia panggil akidah tinah Syiah. Tinah Syiah iaitu akidah tanah Syiah. Tanah Syiah ni dijadikan bagi mereka daripada tanah yang lain, daripada tanah Allah jadikan kita. Allah jadikan Syiah berbeza dengan tanah yang Allah jadikan kita Ahli Sunnah wal Jamaah ataupun selain daripada Syiah. Itu bagi Syiah. Kita tengok hadis mereka. Abi Abdullah sama juga, mereka selalu sandar kepada Imam Ja'far Shadiq, imam yang ke-6 ini. Beliau berkata innallaha, imam kata innallaha, sesungguhnya Allah khalaqal mu'min, mencipta mukmin. Mukmin di sini maksud dia adalah orang Syiah. Min tinatil jannah, daripada tanah syurga. Wa khalaqan nasib, kemudian mencipta nasib ini adalah selain daripada Syiah sebenarnya, terutama yang menentang Syiah. Yang menentang Syiah. Macam saya ni memang pastilah di pada Syiah adalah menentang Syiah. Menentang Syiah dulu istilah nasib ini istilah lama lah, menyatakan bahawa itu menentang Ahlul Bait. Tapi sekarang digunakan orang yang nasib ataupun nawasib ini, orang yang berlawan dengan Ahlul Bait dipanggil adalah orang yang menentang Syiah. Sebab kononnya mereka lah yang berjuang Ahlul Bait palsu tu. Jadi wa khalaqan nasib, dan mencipta Allah mencipta nasib ini orang yang melawan dengan Syiah ni min tinatin nar, daripada tanah neraka. Dalam kitab mereka Biharul Anwar, kitab Biharul Anwar Al-Allamah Al-Majlisi, karangan Allamah Majlisi, jilid 25 muka surat 9. Kita nampak bahawa mereka ini jenisnya, manusia Syiah ni, dia jenisnya adalah seperti Yahudi sebenarnya. Orang Yahudi kan kita tahu mereka mengatakan they are selected person, they are selected people. Mereka adalah manusia terpilih, orang Yahudi. Sebab itu mereka mengatakan selain daripada Yahudi itu adalah binatang. Selain daripada Yahudi itu binatang. Syiah pun sama. Sehingga dia kata bahawa mereka adalah daripada Allah cipta daripada tanah syurga. Manakala orang yang lawan dengan Syiah, mesti kita lah yang berlawan dengan Syiah, yang melihat ajaran mereka yang sebegitu sesat, maka kita lawan. Bila kita lawan, kita dipanggil sebagai nasibi. Kita ni pula daripada dicipta oleh Allah daripada dulu lagi, katanya daripada api neraka, daripada tanah neraka. Ada satu kisah di dalam grup debat saya tuan-puan sudah tahu saya ini dalam hari-hari pun ada masa saya berdebat lah dengan mereka ini dalam grup WhatsApp. Salah seorangnya tu, saya tak naklah sebut nama dia kat sini, nanti terkeluar nama dia dalam video saya, didengar oleh bini dia, isteri dia adalah ahli sunnah, di sebelah utara. Bini isteri dia ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya tahu sebab dia sebut di dalam debat bahawa isterinya ahli sunnah. Saya kata, saya kata isteri kamu itu yang bagi dia adalah orang ahli sunni. Saya kata isteri kamu Islam ke? Maksudnya Islam, dia bagi dia kata isteri dia adalah Islam di dunia saja. Islam dunia dia panggil. Orang sunni ni kalau dia kahwin pun tetap, walaupun isteri dia panggil Islam zahir saja, ataupun Islam dunia, di akhirat tidak, ataupun Islam zahir saja, batinnya adalah kafir. Saya kata kalau maknanya di akhirat dia kafir lah. Isteri kamu itu, kamu kahwin dengan dia ahli sunnah wal jamaah, kamu kata dia Islam dunia saja, tetapi di akhiratnya dia adalah kafir. Kamu kata begitu? Dia kata ya. Cuma dia kata aku sebab dianya Syiah, kononnya daripada dicipta daripada tanah syurga lah kononnya, maka di akhirat dia kata aku akan minta syafaat daripada Ali. Begitulah, aku akan minta syafaat untuk dia supaya dia selamat. Itu bang, tak tahulah dia sebut begitu kepada isteri dia, Kak. Saya pun tak pastilah, tapi dia sebut kat saya di dalam perdebatan bahawa dia akan minta syafaat besok di akhirat. Jadi memang dia orang Syiah ni sebenarnya dia kata kita Islam, tetapi Islam zahir. Bila berdebat baru kita tahu. Bila kita paksa mereka supaya menjawab, apakah kami layak menjadi orang beriman batin juga, beriman di akhirat juga? Itu tidak, dia tidak akan terima. Dia kata yang mukmin sebenarnya adalah dunia akhirat adalah orang Syiah. Manakala kita ni kalau Islam pun dia panggil beriman zahir saja. Tapi ada di kalangan mereka lebih parah daripada itu, dia kata dunia akhirat pun kita ni kafir. Itu
Ramai juga mereka menyebut begitu. Saya sebut satu hadis yang berkait dengan hadis tadi, dalam hadis Syiah tadi, hadis Syiah juga. Sehingga mereka menyebut bukan setakat kita ni adalah selain daripada Syiah ini adalah dicipta daripada tanah neraka, mereka daripada tanah syurga, kita ni pada tanah neraka. Bukan itu saja, malah mereka mengatakan selain daripada Syiah sebenarnya adalah anak zina. Ini diimani oleh Syiah-Syiah yang dalam debat bersama dengan saya lah. Mereka selalu menyebut bahawa kamu itu adalah zina pun, keturunan zina apa macam-macam. Kita tengok daripada hadis mereka, ini bukan sebarang sebut, ini adalah akidah mereka dan mereka beriman dengan hadis mereka. Dan Abi Ja'far, Abi Ja'far sama juga dengan hadis ini tidak. Abi Ja'far adalah Muhammad Al-Baqir, imam yang kelima Syiah. Wallahi, demi Allah katanya, ya Aba Hamzah, Aba Hamzah ini adalah pengikut dia. Demi Allah kata imam, ya Aba Hamzah, wahai Abu Hamzah, ya ini pengikut dia, innan nasa kullahum, sesungguhnya manusia semua mereka auladul baraya, adalah anak-anak zina. Ma khala syiatina, selain daripada Syiah kita. Itu dalam hadis Kafi, muka surat hadis Kafi jilid 6, jilid 7, muka surat 275. Jadi mereka macam kalau Yahudi mengatakan selain daripada Yahudi itu binatang, ni pula sini pula Syiah ni macam Yahudi juga, dan kita tahu mereka pun asal usul Abdullah Sahabat itu pun Yahudi sebenarnya. Mereka pula mengatakan bahawa selain daripada Syiah adalah anak zina. Selain daripada Syiah adalah anak zina. Okay, saya sedikit lagi lah, saya tambah satu saja, satu lagi hadis hadis mereka lah. Sebab kita kata mereka sesat berasaskan kepada hadis-hadis mereka, di mana di antaranya mereka menyebut dalam hadis mereka ini, tidak beriman dengan imamah Syiah adalah syirik. Bagi mereka syirik, kafir, senang cakap. Orang yang tidak beriman dengan imam 12 Syiah tadi, tidak percaya. Jadi kita semua memang kafir pun bagi mereka, kerana tidak beriman dengan imam 12. Apa mereka kata? An Abi Abdullah, ini imam yang ke-6, qal berkata, man asyraka, sesiapa yang bersyirik ma imamin imamatihi min indillah min indillah man laysat imamatuhu min Allah kana musyrikan billah. Dia kata sesiapa yang bersyirik bersama imamatihi, iaitu tidak bersyirik, maksudnya menerima imamah, menerima menjadi imam itu adalah imam yang dilantik oleh Allah dengan imam lain yang tidak dilantik oleh Allah, maka dianya adalah syirik billah, bersyirik dengan Allah. Apa maksud? Dia kata sesiapa yang bersyirik dengan imam 12 lah, imam yang 12 yang saya sebut tadi, Ali, Hasan, Husin dan sebagainya itu, bahawa mereka dilantik oleh Allah. Dan sesiapa yang menerima orang yang tidak dilantik oleh Allah sebagai imamnya selain daripada imam 12 tadi, maka dianya adalah bersyirik kepada Allah. Maksudnya kalau tidak terima imam 12, tiba-tiba terima imam yang tidak dilantik oleh Allah. Bagi mereka Abu Bakar, Omar, Osman, kemudian yang sekarang lah sesiapa yang menjadi pemimpin ke sebagainya yang dikira tidak dilantik oleh Allah, terutama sekali Abu Bakar, Omar, Osman. Sesiapa yang memuliakan Abu Bakar, Omar, Osman, maka bagi mereka itu adalah bersyirik kepada Allah kerana tidak terima imam 12 yang dilantik oleh Allah. Bagi mereka imam Abu Bakar, Omar, Osman tidak dilantik oleh Allah. Jadi kita memang Ahli Sunnah wal Jamaah, kita kata bahawa Abu Bakar, Omar, Osman adalah khalifah-khalifah. Khalifah pertama, khalifah kedua, khalifah ketiga, dan kita terima juga Ali bin Abi Thalib sebenarnya khalifah keempat, dan kita terima, kita kata radhiyallahu anhum, kita kata Allah redha kepada mereka. Bagi mereka kita kata Allah redha kepada mereka, kita redha kepada mereka, itu adalah menerima Abu Bakar, Umar, Utsman dan khalifah empat tadi itu, menerima orang yang tidak dilantik oleh Allah bagi mereka. Mereka nak supaya kita melaknat Abu Bakar, Umar Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau kita tidak melaknat kerana kita terima Abu Bakar, Umar, Utsman, maka kita dikira bersyirik kepada Allah dan kita tidak beriman. Selagi senang cakap tidak jadi Syiah lah. Kalau tidak jadi Syiah, maka kita beriman dengan imam 12 mereka itu. Kalau tidak beriman dengan imam 12 mereka, maka kita ni dianggap sebagai syirik kepada Allah. Bersyirik kepada Allah. Jadi itu ada dalam hadis mereka, sehingga mereka masukkan perkara ini, masukkan beriman kepada imam 12 ini di dalam rukun iman, dalam rukun Islam. Dalam rukun Islam Syiah mereka ada bunya Islam ala khams, tetapi itu hadis mereka lah, dibina Islam di atas 5 perkara. Pertama solat, puasa, zakat, haji, wal wilayah. Wilayah itu adalah kuasa imam 12. Kalau tidak percaya kepada 5 perkara ini, maka dianya adalah bukan Islam bagi mereka. Dan kita memang tidak percaya kepada wilayah imam 12 itu.
kita kata wilayahnya kuasa adalah kuasa Allah, bukannya kuasa Imam 12. Begitu juga dengan mereka masukkan Imam 12 itu, percaya kepada Imam 12 itu di dalam rukun iman mereka. Rukun iman mereka ada 5. Rukun iman kita ada 6. Mereka ada at-tauhid. Yang pertama at-tauhid, an-nubuwah, al-imamah, al-adl wal mi'ad. Yang kelima adalah mi'ad. Yang ketiganya adalah al-imamah. Dalam rukun iman Syiah ada al-imamah, itu adalah Imam 12. Jadi senang cakap lah, sebenarnya simple saja. Di dalam negara kita tak payah saya, kalau saya menganggap sebagai live saya, dan saya akan convert, sebenarnya saya akan tukar video-video ini juga akan menjadi video-video nanti, tolonglah sebar, beritahu. Kalau tidak, saya memanglah saya boleh kata saya buat apa yang saya mampu. Tetapi tuan-puan, mana yang boleh sebar-sebar video saya, type saja ni Ismail Syiah, akan keluar di YouTube. Sekarang sudah beratus, 500 barangkali, sudah lebih video-video saya keluarkan semata-mata untuk memberi penjelasan tentang ajaran Syiah ini, di mana merekanya berbeza dengan Ahli Sunnah wal Jamaah. Rukun Islamnya lain, rukun imannya lain, dan banyak kejanggalan-kejanggalan yang menunjukkan bahawa mereka bukan Islam sebenarnya. Jadi bantu saya untuk menyebarkan video-video penjelasan tentang ajaran Syiah ini kepada saudara-saudara Islam kita seluruh negara kita. Sebab macam saya beritahu tadi, bahawa kedapatan atau kita dapati beberapa kali muncul orang-orang yang bersimpati, saya tidak tahu kenapa. Kalau tanya kenapa, saya pun tidak tahu. Mereka bersimpati dengan Syiah supaya undang-undang peraturan fatwa kebangsaan 1996 Mei 19 bulan 5 Mei 1996 dilangkaui, memutuskan bahawa semua ajaran Syiah adalah sesat. Itu ada orang-orang tertentu, kadang-kadang yang bertaraf-taraf tinggi, kadang-kadang macam-macam lah, saya nak sebut lebih, nanti orang kata berlebih pula, yang mereka mengatakan bahawa supaya dipikirkan semula, dikaji semula fatwa itu, seakan-akan untuk menyatakan bahawa Syiah juga boleh diterima. Tengoklah ini, saya akan bongkar, sentiasa membongkar ini supaya, dan kawan-kawan tolong sebarkan supaya mereka tidak ada siapa yang nak memperjuangkan Syiah, mereka kena malu lah. Sebab umat Islam semua sudah faham. Begitu kita mau. Tapi kalau umat Islam tidak tahu kesesatan mereka, sampai gila pun akan ada suara-suara itu, dan ada pula penyokongnya. Dan kita kalau keadaannya berubah, dia boleh berubah. Apabila fatwa berubah, peraturan berubah, maka tidak mustahil akan berlaku negara kita menjadi seperti berlaku sekarang penularan Syiah di Indonesia. Mereka sudah ada 400 sekolah, mereka sudah ada universiti, mereka sudah ada 200,000 yang disebut. Dan kita tidak tahu sebenarnya bilangan Syiah di dalam negara ini berapa. Kita memang susah nak tahu, sebab mereka adalah seperti kapal selam, sebahagian timbul, sebahagian tenggelam. Yang timbulnya beberapa orang saja, yang tenggelam kita tidak tahu, macam iceberg yang timbul di permukaan air, bungkah ais itu nampak macam kecil, mungkin berapa ribu lah kita sebut, tetapi yang dalamnya kita tidak tahu, sebab mereka adalah bertakliyah, berpura-pura.